Jika bertanyakan tentang kisah-kisah pembunuhan yang pernah berlaku di Malaysia, rata-rata akan mengatakan tentang kisah Mona Fendi, iaitu seorang dukun yang telah membunuh seorang ahli politik. Tetapi ada satu lagi kisah yang agak tragis yang pernah berlaku pada Jun 2013, iaitu kisah Kenny Ong Lai Ken. Assalamualaikum and hi CDNPLS here. Macam aku cakap tadi, aku akan menceritakan tentang kisah Kenny Ong Lai Ken atau lebih dikenali sebagai Kenny Ong yang telah menjadi mangsa culik, mangsa bunuh dan lebih teruk lagi sebelum dia dibunuh, dia telah menjadi mangsa rogol. Okey, siapakah Kenny Ong ini? Kenny Ong ini telah dilahirkan pada 18 Julai 1974 di Ipoh, Perak. Kenny Ong ini juga telah melanjutkan pelajarannya di University California, Los Angeles, Amerika Syarikat. Kenny Ong ini telah bekerja di San Diego sebagai penganalisis teknologi maklumat dan telah berkahwin dengan Braden Ong. So, kiranya life Kenny Ong ini sangat-sangat sempurna. Lagi satu, Kenny Ong ini sebenarnya sangat cantik sebab dia ada kacukan India Chinese. Okey, pada 2003, ibu Kenny Ong telah menghubungi Kenny Ong untuk mengabarkan bahawa ayah Kenny Ong telah menghidap penyakit kanser dan sebaik saja dikabarkan tentang penyakit ayah dia tu, Kenny Ong bergegas bagi tahu dekat suami dia dan meminta izin. Kemudian Kenny Ong pun pulang ke Malaysia. Suami Kenny Ong, Braden Ong, tak dapat ikut sebab isu kerja. So, Kenny Ong teman ayah dia dekat Malaysia sampai ayah dia sembuh. So, satu hari ayah dia buat pembedahan. So, pembedahan tu berjaya. Lepas tu, waktu Kenny Ong kat Malaysia, bila dah lama tak jumpa kawan-kawan, mestilah kita akan rasa macam kita nak buat reunion. Lagipun, Kenny Ong ni pun mesra dengan kawan-kawan dia. So, Kenny Ong ni telah bercadang dengan kawan-kawan dia untuk membuat reunion di salah sebuah restoran di Bangsa Shopping Centre. Okay, so waktu reunion tu, Kenny Ong telah mengajak ibu dan adiknya iaitu Elsie Ong untuk ikut dorang sekali. Dan dorang sebenarnya sampai agak lambat daripada waktu yang ditetapkan. So, Kenny Ong just parking and then just ciao. Tapi, Kenny Ong lupa nak ambil dia punya tiket parking. Dia tertinggal dalam kereta. Mereka kat dalam restoran tu dalam lebih kurang 2 jam jugalah. Kira-kira dalam pukul 10.30, Kenny Ong dan ibu dan adik dia dah nak balik. So, diorang pergi ke mesin nak bayar tiket parking tu. Waktu tu baru Kenny Ong sedar yang dia terlupa nak bawa tiket parking tu. So, dia dengan segera dia pergi ke tempat parking diorang tanpa ditemani oleh sesiapa. Maksudnya, mak dengan adik dia dekat mesin tempat bayar tu. Tapi, dalam masa 20 minit macam tu, Kenny Ong tak sampai-sampai juga. Padahal, dalam lokasi antara mesin tu dengan kereta dorang, tempat dorang parking tu, tak jauh mana pun. So, mak Kenny Ong ini risau. So, dia pun pergi call Kenny Ong tapi tak berangkat-angkat. Lepas tu, mak Kenny Ong dengan adik dia Elsie tu pergi turun bawah tempat yang dorang pergi parking tadi tu. But, dorang tak nampak apa-apa. Dorang tak nampak kelibat Kenny ataupun dorang tak nampak kereta Kenny langsung. Dalam masa yang sama, di satu kawasan, seorang polis telah ditugaskan untuk meronda satu kawasan ni. Waktu dia tengah-tengah ronda tu, ada satu kereta iaitu Proton Tiara, kalau tak silap aku. Proton Tiara telah berada di simpang jalan dalam keadaan yang suspicious gila. Lepas tu, dalam kereta Proton Tiara tu, dia nampak seorang perempuan Cina dan seorang lelaki Melayu. Waktu tu, polis tu minta IC lelaki tu bernama Ahmad Najib bin Aris. Lelaki tu pun bagi IC dia. Waktu polis tu tengah buat proses pengecaman dengan IC dengan muka Ahmad Najib tu, polis tu perasan yang muka Kenny Ong itu dalam keadaan ketakutan dan Kenny Ong macam buat gaya macam tengah berdoa. Lepas tu, polis tu meminta Ahmad Najib untuk turun dari kereta dan berbincang lah. Lepas tu, Ahmad Najib menolak. Lalu dia memecut laju dan diorang pun ada sesi kejar mengejar. Dan polis tu telah mengenakan 2 das tembakan terkena pada tayar kereta
kereta itu tersebut. Kira-kira pada pukul 12 jam tengah malam, seorang wanita bernama Aminah sedang on the way pergi ke KLIA. Waktu tu dia berhenti di sebuah bangunan Bali di Sungai Way. Dalam jarak 20 kaki, ada sebuah kereta Proton Tiara yang berhenti juga dekat situ. Lepas tu ada seorang lelaki keluar, iaitu Ahmad Najib itu sendiri, telah meminta car jack untuk tukar tayar yang bocor tadi. Lepas tu, waktu Aminah ni bagi car jack tu, dia terperasan ada seorang wanita Cina melambai-lambaikan tangan di tingkap time tu. Pas Ahmad Najib pulangkan car jack tu, dia terus memecut laju meninggalkan kereta Aminah. Aminah time tu rasa ada something wrong time tu. So dia pun terus report polis dekat Subang Jaya. Sejam lepas tu, seorang lelaki bernama Azizam telah berhenti di R&R untuk merehatkan diri dia sebelum pergi ke tempat kerja dia. Waktu dia dah sampai ke R&R tu, dia macam jalan-jalan, macam cek-cek saja jalan-jalan. Waktu Azizam tengah jalan-jalan dekat R&R tu, Azizam ternampak Kenny Ong tanpa seurat benang. Tak sempat buat apa-apa lagi, kereta yang dipandu oleh Ahmad Najib tu terus telah memecut laju. Tamat je waktu pejabat, Azizam pun bergerak balik ke rumah. Waktu dia tengah jalan, dia ternampak balik kereta Proton Tiara yang dinampak dekat R&R tadi. Lalu dia pun berhenti sebab dia rasa curiga. Waktu dia berhenti, waktu dia tengok dekat kereta balik, dia tak nampak, tak ada orang pun dalam tu, melainkan satu beg silang tak silap aku, beg sandang, tak sure. Dan dalam beg tu ada satu phone, iaitu phone Kenny Ong, dan Azizam telah mencuri handphone tersebut. Pada 14 Jun 2003, polis telah menjumpai kereta Kenny Ong di lot kedai yang terletak di Petaling Jaya. Waktu polis jumpa kereta tu, keadaan kereta tu ada tumpukan-tumpukan darah dan bau hanyut. Lalu polis pun membawa kereta itu ke balai polis untuk siasatan lanjut. 3 hari kemudian, iaitu 17 Jun 2003, polis telah menjumpai satu mayat yang rentung dibakar di dalam sebuah lubang yang terletak di Jalan Batu 7 di Jalan Kelang Lama. Keadaan mangsa ketika itu sangat-sangat teruk kerana mukanya, satu badan dia tak dapat dicam langsung. Keadaan mayat ketika itu berada dalam keadaan diikat, tangannya diikat dengan 3 helai tali, 3 helai kain atau tali macam tu, dan abdomen dia nak kelihatan sangat cedera parah. DNA dapat mendapati bahawa mangsa yang dibakar itu ialah Kenny Ong Lei Ken, dengan bukti-bukti yang ada dalam kereta, iaitu seperti tiket parking kereta BSC, beberapa helai rambut dan tumpukan darah yang berada di dalam kereta itu telah membuktikan bahawa itu memang Kenny Ong. Jun 2003, polis telah menyerbu rumah suspek, iaitu Ahmad Najib, dengan bukti-bukti yang ada. Bukti yang paling kukuh ialah penemuan kondom yang berada di dalam kereta itu berserta dengan air mani Ahmad Najib. Dan polis pun menyerbu rumah Ahmad Najib, dan polis telah menjumpai seluar jin Ahmad Najib yang didapati ada tumpukan-tumpukan darah Kenny Ong juga. Rata-rata penduduk dekat kawasan rumah Ahmad Najib tu tak percaya, sebab mereka mengatakan bahawa Ahmad Najib ni sangat-sangat baik dan rajin pergi ke sembahyang. Malah lepas dia bunuh mayat Kenny Ong tu, dia telah solat subuh sebab tentu dah azan. Lepas dia solat subuh, esok tu bukti semua dah ada. Bukti rakaman CCTV juga menunjukkan bahawa Ahmad Najib telah menuju ke Kenny Ong dan telah menolak mangsa pergi ke seat penumpang. Dan Ahmad Najib telah membawa kereta Proton Tiara tersebut merempuh pintu keluar BSC.
mulalah perbicaraan di mahkamah. Waktu memulakan perbicaraan, Ahmad Najib mengatakan bahawa mereka melakukan hubungan itu dalam keadaan suka sama suka. Namun kenyataan itu dibangkang. Lalu Ahmad Najib pun telah mengaku bahawa Ahmad Najib telah memaksa Kenny Ong untuk membuat hubungan tu dengan dia. Ahmad Najib juga mengatakan bahawa dia sebenarnya tak ada niat pun nak membunuh Kenny Ong. Ini tanpa sengaja, kes tanpa sengaja. Ahmad Najib juga mengaku bahawa dia menggunakan tayar untuk menutup mayat mangsa di dalam lubang itu. Polis menyatakan bahawa suspek membuat semua benda ni secara spontan dan tanpa dirancang. Hukuman yang dikenakan oleh Ahmad Najib ialah hukuman gantung sampai mati. Dan Ahmad Najib telah dikenakan hukuman gantung pada 23 September 2016, iaitu lebih kurang 5 tahun lepas, something macam tu. Dengan itu tamatlah kisah tragis yang telah dialami oleh Kenny Ong. Sebenarnya sedih juga sebab Kenny Ong boleh lari. Dia sebenarnya boleh selamatkan diri dia sebab ada 3 peluang yang dia dapat, iaitu polis tadi, lepas tu Aminah dan Azizam. Tapi mungkin sudah tak ada tertulis kat macam tu dia mati. Tapi kita hanya mampu mendoakan kita tak mengalami mati macam tu. Sebab mati, cara Kenny Ong mati ni sangat-sangat tragis sebab mayat dia, daging dia bakar rentung. Kira totally terbakar. So benda tu agak kejam dan agak tragik sebenarnya. So itu je cerita aku untuk hari ni. Apa yang aku dapat daripada cerita ni sendiri, lelaki perempuan masing-masing kena pandai-pandai jaga itilat, masing-masing kena pandai jaga diri. Kalau korang berada di tempat sunyi, make sure ada peneman. Kalau tak ada peneman, make sure dalam poket ataupun dalam beg korang ada spray yang boleh memedik, spray pedih mata ke apa-apalah yang boleh buat orang tu tak kacau kau. Tak, maksudnya macam engkau boleh selamatkan diri kau at least sebelum apa-apa perkara buruk berlaku. Untuk lelaki pula, korang kena jaga mata korang daripada pandang benda-benda tak elok. Make sure jangan jaga mata tu, jangan pandang. Kalau korang tahu nafsu korang tu tak kuat, jangan pandang benda yang tak patut. Mentang-mentang orang tu non-Muslim, mentang-mentang orang tu macam pakaian macam tu, even orang Muslim pun, mentang-mentang diorang pakai macam tu, tak semestinya maruah diorang kat kaki korang. Korang kena ingat tu. So dua-dua pihak kena jaga diri. Aku harap dengan kisah yang pernah terjadi dekat Kenny Ong ni waktu 2003 dapat memberi pengajaran dekat korang sendiri, dengan aku juga sekali sebenarnya. So kepada siapa yang suka keluar malam, termasuk aku, kalau boleh janganlah keluar sampai lewat malam. Okay, itu je daripada aku. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye. Terima kasih. Jika bertanyakan tentang kisah-kisah Assalamualaikum and So Kenny Ong dan kawan-kawan dia dah buat reunion lah dekat Bangsa Shopping Mall. Kenapa Bangsa? Bangsa Shopping Center. Pu. Nek Sunip.